Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah. Bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsi live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengulangi kembali live tersebut. Dan anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan berkaitan dengan pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang kelima. Fardu ataupun rukun wudu yang kelima daripada 6 fardu ataupun rukun wudu. Kalau sidang pendengar menggunakan pakar kitab Safinatun Najah, Jawi, muka surat 4, baris atas sekali. Ini kalau pakar Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-khamisu ghuslul rijlaini ilal ka'baini. Terjemahan di bawah. Bermula yang kelima. Yang kelima daripada 6 fardu ataupun rukun wudu. Membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki, yakni hingga 2 buku lali. Ini fardu ataupun rukun wudu yang kelima. Membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Jadi ini kembali pergi kepada rukun wudu membasuh. Rukun wudu yang keempat terdahulunya menyapu kepala. Jadi rukun wuduk yang kelima ni membasuh 2 kaki. Sebagaimana rukun wuduk yang kedua membasuh muka. Rukun wuduk yang ketiga membasuh tangan hingga 2 siku. Jadi saya berulang kali dah menekankan berkaitan dengan membasuh. Membasuh dengan bahawa ada titik-titik, ada jirim air. Yang saya biasa tekannya berkaitan dengan apabila kita tolong wudukkan pesakit. Kita tolong wudukkan pesakit ni, terkadang biasa digunakan spray air. Spray tu kena pastikan spray tu agak banyak sedikit lah. Cuma kalau wudukkan pesakit, membasuh 2 kaki ni dia senang sedikit lah. Membasuh 2 kaki spray dengan air tu senang sedikit. Kalau nak basuh dengan pakai cerek air pun kalau kaki ni boleh je. Dia biasanya kalau kita wudukkan pesakit menggunakan spray air ni,
yang agak rumit sedikit ketika membasuh muka lah. Kalau pesakit ni terlentang. Kalau pesakit ni boleh berwuduk dalam keadaan duduk tu senang sikit. Kalau pesakit tu kita wudukkan dalam keadaan terlentang, ketika kita membasuh muka pesakit tu lah. Sebab kalau tak jaga, air kemungkinan masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Tapi kalau membasuh kedua tangan, lebih lagi membasuh kaki tu dia lebih mudah lah. Sebab dia jauh daripada muka. Tapi yang saya tekankan, peringat, pastikan membasuh muka, membasuh dua tangan, membasuh dua kaki, membasuh. Pastikan ada titik-titik, ada jirim air. Jadi hak berkaitan dengan membasuh dua kaki ni, ini di antara perintah Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada qiraah membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Qiraah sab'ah tu ada baca dengan wa arjulakum dengan nasab, ada baca dengan wa arjulikum dengan jar, dengan khafat. Tapi ataf kepada wujuhakum. Mana kalau baca dengan wa arjulikum sekalipun hakikatnya nasab. Tetapi dibaca dengan wa arjulikum, jar alal jiwar dipanggil. Kerana mujawarah. Kerana berdempet, berdekatan antara ru'usikum, maka dibaca dengan wa arjulikum ilal ka'bain. Tapi walaupun baca dengan wa arjulikum ilal ka'bain, dari segi maknanya tetap ataf kepada wujuhakum. Wa arjulakum ilal ka'bain atau wa arjulikum ilal ka'bain, dan basuh oleh kamu akan kaki-kaki kamu hinggalah kepada dua, dan dalam kitab kita terjemah dengan dua mata kaki, yang kita biasa sebut dengan dua buku lali. Kemudian berkaitan dengan membasuh muka ni, berkaitan dengan membasuh kaki ni, dalam kitab dia memberi beberapa peringatan berkaitan dengan membasuh kaki ni. Yang pertama, kerana kaki ni dia anggota yang paling bawah sekali, yang mana ketika membasuh kaki tu ada orang-orang yang dia tidak boleh pun nak gosok kaki, nak selati celah-celah jari kaki. Sebab dia kaki ni kita kata kena tunduk. Kalau kita nak gosok kaki, kena tunduk. Kita nak selati jari kaki, kena tunduk. Jadi ada orang kadang-kadang dia tak boleh nak tunduk bengah. Tu kita cakap teranung, dipanggil tunduk bengah. Mana tunduk, angkat kepala, tunduk, angkat kepala. Dia mudah jadi, orang Terengganu sebut pina mata. Orang Terengganu sebut pina mata ni, dia mudah panggil apa, tak tahulah. Dah tunduk bengah. Tunduk kepala, angkat kepala, tunduk kepala, angkat kepala. Dia mudah jadi nak pina mata kalau orang tua. Jadi berkaitan dengan kaki ni diperingatkan. Terutama sekali berkaitan dengan nak memastikan seluruh kawasan kaki rata ketika kita basuh. Seluruh kawasan kaki, termasuk celah-celah jari kaki. Tapi kalau tak boleh nak gosok, tu kena jaga sedikit lah. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat dia membasuh kaki, bukan kata dua mata kaki ataupun dua buku lali, air tidak meratai. Bukan ditumik. Ditumik belakang tu air tak kena. Maka Nabi SAW bersabda,
Wailun lil aqab. Wail, celakalah bagi tuang tumik yang mana ketika berwuduk tumiknya tidak kena air. Tidak kena air. Jadi dia basuh tu belah depan kena air, belah tumik tak kena air. Ini pernah dilihat oleh Nabi SAW. Sama jugalah kalau kita pernah tengok budak-budak berwuduk. Dia basuh kaki ni banyak dah air yang digunakan. Tapi hanya disiram sebelah hadapan kaki. Sebelah tumik, sebelah atas ada tumik tu dia panggil apa tu atas ada tumik tu. Belakang daripada dua mata kaki, dua buku lali tu, belakang tu. Dia panggil situ orak keting ke apa panggil. Ada tak sidang pendengar boleh tolong. Tumik, atas daripada tumik, belakang daripada dua buku lali tu. Dia panggil apa tu? Dia panggil orak keting ke apa. Jadi tumik, orak keting, buku lali tak rata air pun. Air yang digunakan untuk membasuh kaki oleh budak-budak tadi ni banyak. Jadi hak berkaitan dengan kaki, yang pertama berkait dengan meratai kawasan kaki. Yang kedua berkaitan dengan ketika membasuh kaki ni banyak berlaku israf. Ketika membasuh kaki ni banyak berlaku israf. Israf ni berlebihan. Berlebihan ketika membasuh kaki. Contohlah kalau kita kata dia menggunakan air koloh. Dia cebok. Cebok ke cedok air dia panggil. Dengan cetong tu. Dia cebok ke dia cedok ke. Jadi dia cebok air dalam koloh dengan cetong tu. Satu cetong. Satu cetong dia cebok. Tapi tumik tak kata. Ni ada orang tolong panggil. Orang tolong ni. Kampung kita panggil keting juga. Dia orang Terengganu juga ni. Orang atas daripada tumik, di belakang daripada dua mata kaki, dua buku lali tu. Orang belakang tu. Tu kalau ada orang kemalangan apa semua, dia boleh terputuh orang keting tu. Tu belah belakang tu. Jadi, ketika membasuh kaki ni, banyak berlaku israf. Mana apa berlebihan. Itu kalau dia menggunakan air koloh. Masa dia membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, menggunakan air koloh tu air tu akan kembali ke dalam koloh. Makna kalau kita cakap tak luak air koloh. Tak luak air koloh. Tak luak air koloh ketika membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala. Tapi apabila sampai giliran kaki, dia pun cebok air dalam menggunakan cetong ke gayung ke, secetong. Pada ni. Jadi banyak menggunakan air. Itu kalau menggunakan air koloh, menggunakan cetong. Kalau menggunakan air pahit gitu juga. Dia gini, dia nak gosok tu payah. Nak gosok tu payah. Sebab macam sebut tadilah, orang tua-tua ni tunduk, angkat kepala, dia jadi nak pinam mata, nak gelap mata ni. Lepas tu jadi dia ambil cetong air koloh, dia pusing kaki depan belakang. Sebelah kaki berapa cetong dah dipakainya. Ni banyak israf, banyak berlebihan ketika menggunakan air. Ingat baik-baik sidang pendengar, kalau air tu air wakaf di masjid, kita berlebihan menggunakan air wakaf ketika berwuduk, hukumnya adalah haram. Kita berlebihan menggunakan air sendiri ketika berwuduk, hukumnya makruh. Membazir, itu air sendiri. Kalau menggunakan air wakaf di masjid untuk berwuduk, dia menggunakan air yang berlebihan, dah secetong untuk sebelah kaki, maka hukumnya adalah haram. Atau kata kena hati-hati. Dia biasanya lah air pahit lah. Biasanya air pahit.
biasanya pahit. Dia ada tempat wuduk untuk OKU. Tempat wuduk untuk OKU ni biasanya dia ada buat tempat duduk, tempat letak punggung ketika berwuduk. Dia tempat wuduk OKU. Jadi dia ada tempat duduk. Jadi kalau ada tempat duduk tu, kalau nak basuh kaki, basuh muka, basuh tangan tu okey lah. Ketika basuh kaki senang sebab dia akan angkat kaki, dia akan gosok kaki, dia akan selati antara celah-celah kaki, celah-celah jari kaki. Selati menggunakan jari. Sidang pendengar faham budak selati. Masuk jari kelingking, kemudian jolok, orang dia jolok celah-celah kaki, celah-celah jari kaki. Jadi kalau you duduk atas tempat duduk tu, tempat wuduk OKU tu, jadi mudah sedikit ketika membasuh kaki. Jadi kalau orang tua-tua yang tak boleh nak tunduk, angkat kepala, tunduk, angkat kepala, dia boleh jadi gelap mata, duduk tempat tu lah. Tandas untuk OKU. Dia sebenarnya bukan tandas untuk OKU. Sebenarnya tempat berwuduk walaupun tandas pula dah. Tempat berwuduk bukan kata untuk OKU ada tempat duduk. Tempat wuduk hak lain-lain pun secomel-comelnya buat tempat duduk. Orang segar pun duduk molek-molek, berwuduk molek-molek untuk memastikan air wuduk, air wakaf masjid untuk berwuduk ni kita guna dengan berjimat, dengan berhemat. Mana bukan kata tempat duduk tu disediakan untuk OKU. Kita berwuduk pun sama. Seeloknya ada tempat duduk. Jadi berwuduk tu jadi boleh gosok molek. Maknanya kaki boleh gosok molek atau cukup comel. Dia kadang-kadang tempat wuduk ni dia benda siap dah. Benda siap dah. Dia masjid ni kan biasanya apabila siap diserah kepada pihak berkuasa, kemudian barulah masjid tu diguna pakai. Jadi cara buat masjid, tempat wudu, tempat tandah tu, pihak apa orang panggil jurutera ke engineer ke apa tu yang buat pelang dia tu. Kalau yang buat pelang tu letak molek cara-cara untuk tempat berwudu, tandah, ni yang buat pelang tu dia akan boleh pahala berpanjangan lah. Contohnya pastikan tempat berwudu menghadap kiblah. Pastikan hala tandah, tempat duduk tandah tu menghadap kepada utara ataupun selatan, bukan menghadap timur ataupun barat. Tu kalau tandas. Tempat berwuduk, pastikan reka pelang biar tempat wuduk menghadap kiblah. Pastikan tempat tandah jangan menghadap kiblah, jangan membelakangkan kiblah. Sebaliknya, tandah hadap ke utara ataupun hadap ke selatan. Tapi terkadang tempat berwuduk tidak menghadap kiblah, sebaliknya menghadap utara dan selatan. Tiba-tiba tempat tandas yang menghadap ataupun membelakangkan kiblah. Menghadap kiblah ketika buang air kecil, membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Faham tak ni? Jadi cara buat tu jadi tukar bimbo. Tukar bimbo. Dia ialah orang yang buat pelang ni dia pandai lah nak buat macam mana, dengan tempat, dengan keluasan dia macam mana dia boleh buat belaka tu. Dia orang buat pelang ni, kita beritahu ke dia boleh reka belaka. Jadi buat pelang tu biar letak molek. Cara letak tempat wuduk, cara buat tandah. Jangan buat ikut suka. Memang ada setengah masjid tidak ada pun tempat berwuduk menghadap kiblah. Kemudian tempat berwuduk ni buat menghadap kiblah yang saya sebut tadi. Kalaulah ada tempat duduk, bukan kata untuk OKU, untuk semua orang. Dia duduk molek-molek,
kemudian dijadikan tempat jatuh air selepas berwuduk tu, dia tidak akan mengercik kepada pakaian, kepada kain kita ataupun seluar kita. Dia tahu cara nak buat. Jadi tempat air wuduk jatuh tu, dia buat serong. Dia tak buat straight atas latar. Dia buat serong. Maknanya, air wuduk yang kita guna tu, dia tidak akan mengercik kembali kepada kain kita ataupun seluar kita. Itu comel gitu. Disunatkan buat tempat berwuduk seumpama tu. Tempat macam mana? Menghadap kiblah. Tempat macam mana? Air wuduk yang kita gunakan jatuh ke bawah, pastikan air tersebut tidak akan kembali mengercik kepada kain kita ataupun seluar kita. Ini ada setengah-setengah tempat comel dia buat. Dia buat serong tempat jatuh air itu, maka air tidak akan kembali kepada kain ataupun seluar kita. Itu disunatkan. Itu cara dia buat tempat air wuduk jatuh. Kemudian dia duduk molek-molek atas tu ada tempat duduk, dan memang ada. Saya tengok tempat berwuduk, dia bukan tempat OKU. Bukan tempat OKU saja. Di tempat lain pun semua ada tempat duduk belaka. Semua ada tempat duduk belaka. Jadi kita duduk molek-molek, kita buka air perlahan-lahan, kita pun menggunakan air yang sedikit, kita pun mula berwuduk. Sampailah kepada rukun wuduk yang kelima ni, membasuh dua kaki ni, kita pun angkat kaki dalam keadaan kita duduk selesa. Ni yang kita kendap. Ni comel. Maka air yang digunakan pasti sedikit, dan kita dapat gosok sekalian kawasan kaki, dan kita dapat selati antara celah-celah jari kaki. Kita akan dapat selati antara celah-celah jari kaki. Pada kaki ni kita dapat basuh, kita dapat pastikan meratai kawasan yang wajib dibasuh, dan boleh basuh lebih daripada kawasan yang wajib, yang hukumnya adalah sunat. Ini kalau tempat berwuduk tu, dia ada tempat duduk. Ni ada ni kawan saya ni, kawan sekolah ni, Kamarudin Ngoh kata ada masjid yang letak macam batu sungai bawah tu. Ni Kamarudin Ngoh ni, Ustaz Kamarudin Ngoh ni, ada masjid yang letak macam batu sungai di bawah dia tu. Saya tak tahulah kenapa dia letak batu sungai, tapi kalau saya berwuduk di tempat seumpama tu, air wuduk akan mengercik kepada kain kita. Dia letak batu sungai bawah, dia air wuduk tu masih lagi mengercik, tapi mungkin kurang sedikit lah barangkali. Sebab batu sungai tu dia bulat-bulat, air jatuh atas batu sungai tu, maka air tok kembali ke pakaian kita. Mungkinlah. Dia gini je. Tapi saya pun tak pasti sebenarnya. Macam sebut tadi tu, kemungkinan mengercik kain tak pasti. Memang saya ada jumpa masjid, tempat jatuh air tu, tu kemudian sambung tu, tak embuh, wing ngecik ustaz dia gitulah. Tapi dak ngecik ke kalau tak batu sungai tu? Itu wallahualam lah. Kita nak pastikan tidak mengercik, tapi dia tak akan mengercik kepada pakaian kita. Dia tak akan mengercik pada pakaian kita. Ni ada yang siap sebut nama masjid pun ni. Tapi saya tak mau sebut nama masjid tu. Hak letak batu sungai bawah tu. Tujuan dia tak mengecik lah. Biasa tak mengecik, dia letak, dia buat tempat bawah tu, dia buat apa, sengit orang panggil. Menyerong bawah tu. Biasa tak akan mengecik lah. Dia akan mengecik ke bawah. Dia tak akan mengecik kepada kain kita. Hak letak batu sungai tu, kalau tak mengecik pada kain kita, bagus lah. Bagus lah. Ada komen, ada masjid buat lokang, dia buat nyerong. Kata buat nyerong tu. Letak batu sungai tu mungkin lah. Saya pun tengok, saya pun rasa macam tu juga. Dia tak mengercik ni. Tapi wallahualam lah mengecik ke tidak. Sebab dia letak batu sungai tu. Tak, dia bila mengercik ni, ada orang dia sedikit terganggu. Orang-orang yang, yelah, kita ni masing-masing adalah serba sedikit was-was tu. Ragu-ragu di hati tu,
kita memang ada serba sedikit. Timbul rasa ragu di hati. Jadi apabila air wuduk dia tadi mengercik kepada kain tu, dia ada sedikit rasa ragu. Ni ada ni biasa letak batu jadi tak ngecik ustaz. Baguslah kalau gitu. Ni ada tanya pula, Rashidah Harun tanya, kalau mengercik ke pakaian tu jadi apa ustaz? Tak ada masalah. Air wuduk kita mengercik, kemudian kena jatuh latar bawah, lepas tu mengercik pada pakaian kita, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tak jadi kata najis kotor, tidak. Cuma kenapa disunatkan supaya air wuduk tidak mengercik? Sebab macam saya sebut tadi, ada orang-orang yang hati dia mudah was-was, mudah ragu-ragu. Kita nak elok belaka lah tu. Tapi kalau tempat wuduk tu mengercik kepada pakaian, tak ada apa-apa. Cuma kadang-kadang di bawah tempat air jatuh tu, kadang-kadang berlumuk bawah tu. Berlumuk tempat jatuh air tu, lepas tu mengercik balik. Kadang-kadang ialah orang berwuduk ni dia panjang tempat berwuduk, hak sebelah atas tu tengah berkomo-komo. Berkomo-komo, ludah. Yang ni berwuduk sebelah bawah. Apabila air tu mengercik kepada kain dia, dia rasa macam geli. Air orang berkomo belah atas tu, dah kena kain pelekat aku. Ni. Dan sekarang ni kita tempat berwuduk ni panjang. Air akan turun ke bawah. Yang duduk sebelah atas tu dia berkomo-komo. Kita berwuduk sebelah bawah. Apabila air jatuh tempat wuduk tu mengercik kepada kain kita, maka timbul air mana ni? Air orang berkomo sebelah tu ke? Ni. Tapi memanglah kalau air tu mengercik, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Cuma kita nak jaga supaya kalau ada orang yang ada sedikit keraguan, was-was tu, tak mengganggu dia. Situ je lah. Tak ganggu dia. Lepas tu nak elokkan supaya pastikan air yang jatuh tadi tidak mengercik kembali kepada pakaian. Kemudian apabila kita berwuduk dalam keadaan duduk molek-molek tu, bukan untuk OKU ni, bukan untuk OKU. Seeloknya untuk semua tempat berwuduk. Memang ada tempat. Saya jumpa tu dia tempat wuduk tak banyak. Sebab di surau saja. Di surau saja tempat wuduk tak banyak. Tapi tempat wuduk tak banyak pun, kesemuanya ada tempat duduk belakang. Jadi bila kita berwuduk tempat dia tu, bawah tu dia comel. Bawah tu memang dia buat menyerong, air takkan kena pakaian. Tapi masa berwuduk tu jadi selesa, mudah kita duduk, basuh muka, basuh tangan. Yang kita nak fokus sekarang ni, basuh kaki. Jadi basuh kaki tu, kita angkat kaki kita. Jadi kita boleh gosok, kita boleh selati celah-celah jari kaki. Cuma saya ni belum lagi lah menekan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Saya belum menekan lagi lah. Jadi insyaAllah habis ke 6 fardu ataupun rukun wuduk ni, saya akan stop sekejap, berhenti sekejap kitab. Saya akan fokus kepada perkara-perkara yang disunatkan berwuduk. Dalam kitab Safinatun Najah ni tidak didatangkan perkara-perkara yang sunat. Jadi insyaAllah saya akan datangkan bicara sunat. Daripada permulaannya basuh pergelangan tangan, bersugi, kemudian berkomo-komo serta masukkan ke dalam hidung. Saya akan cerita perkara yang sunatkan, termasuk ketika membasuh kaki, selati jari kaki dengan kelingking. Sebab Nabi selati jari kaki dengan bikhinsirih, dengan kelingking kaki Nabi SAW. Nabi selati jari kaki Nabi menggunakan jari kelingking. Tapi dalam hadis tu tidak menyebut, sahabat tidak cerita. Kelingking jari Nabi ni ada dua. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Sahabat hanya menceritakan Nabi selati jari kaki Nabi dengan jari kelingking Nabi SAW. Tapi jari kelingking Nabi ni ada dua. Tangan kanan, tangan kiri.
maka keluar dua pandangan. Satu pandangan menggunakan tangan kanan. Sebab selati jari kaki ni perkara sunat, perkara baik. Guna tangan kanan lah. Kelingking tangan kanan. Satu pandangan, kaki ni. Kaki ni dia agak kotor sedikit. Kaki kan, dia agak kotor sedikit. Maka sunat menggunakan kelingking tangan kiri. Itu khilafnya. Sahabat menceritakan Nabi selati jari kaki dengan kelingking Nabi. Kelingking tangan Nabi ada kelingking tangan kanan, tangan kiri. Sekarang ni tangan kanan ke tangan kiri? Maka ulama pun berbeza pandangan. Menggunakan kelingking jari tangan kanan ataupun kiri, khilaf ulama. Kemudian selati kelingking jari kaki ni, dia jolok ke apa? Jolok daripada sebelah bawah, bukan jolok daripada sebelah atas. Jolok daripada sebelah bawah. Jolok daripada sebelah bawah. Bukan jolok daripada sebelah atas ni. Jolok daripada sebelah tapak kaki. Sebelah bawah. Sebelah tapak kaki. Jadi kalau kita duduk molek, kita boleh buat tak ni? Kita nak selati jari kaki dan menggunakan kelingking tangan kanan ataupun tangan kiri. Kita nak selati pula bukan jolok daripada sebelah atas. Sebaliknya disunatkan selati jolok daripada sebelah bawah, sebelah tapak kaki. Jadi kalau kita tak ada tempat duduk, macam mana kita nak selati jari kaki daripada sebelah bawah, sebelah tapak kaki? Tu kalau ada tempat duduk tu comel. Kemudian selati pula jari kaki ni, selati bermula daripada kelingking kaki kanan diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Ni. Ni nanti saya akan cerita ketika membicarakan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Dalam kitab kata ada 30 perkara, ada 40 perkara. Tapi banyak perkara ni. Selati satu sunat, dengan kelingking satu sunat, kemudian selati dengan kelingking daripada sebelah bawah satu sunat, kemudian kemudian selati bermula daripada jari kelingking kaki kanan sampai ke ibu jari kaki kanan, masuk kaki kiri, mulai daripada ibu jari kaki kiri, akhiri di kelingking kaki kiri. Jadi ketika selati ni, ketika selati jari ni, jari kaki bermula daripada kelingking kaki kanan, akhiri kelingking kaki kiri. Dia gitu. Ni ada dah FB ni. Ada yang basuh kaki tidak selati pun jari kaki. Letak je dia air pahit. Selati tu hukumnya sunat. Selati hukumnya sunat. Bukan hukum wajib. Hukumnya sunat. Hukumnya sunat ni sidang pendengar, jikalau tanpa selati celah-celah jari kaki, air meratai celah-celah jari kaki. Sebab ada orang yang jari kaki dia tu rapat. Ada orang jari kaki tu dia renggang. Ada orang jari kaki dia rapat. Jari kaki dia rapat. Yang mana celah-celah jari kaki tu jadi putih gitu. Kalau kita cakap makan di air. Makan di air. Makan di air. Faham tak makan di air? Jadi dia mudah luka celah-celah jari kaki. Sebab dia depek. Dia depek. Ada orang seumpama tu. Kalau jari depek, bukan renggang, kalau tidak selati, air tidak meratai celah-celah jari, maka selati jari kaki hukumnya adalah wajib. Kalau ada yang seumpama tu. Tapi normalnya jari kaki tu renggang lah normalnya. Tanpa selati pun air sudah meratai celah kaki, maka selati hukumnya sunat. Tapi ada jarang-jarang yang mana jari kaki dia tu agak rapat sangat. Jadi makan di air, sini kata kurap air. Ni kata jadi luka, jadi kemerham tu. Jadi kalau jari rapat, dia kena buka celah-celah jari tu. Untuk selati. Kalau selati pun tak apa, buka. Selati hukumnya sunat.
Selati hukum sunat. Tapi nak cerita tadi, untuk kita selati celah-celah jari kaki ni, nak mudahnya, kita berwuduk, tempat berwuduk, ada tempat duduk. Tempat mudah kita angkat kaki, kita basuh kaki, bermula daripada jari sampai ke tumit. Kita basuh kaki ni, sunat bermula daripada jari sampai ke tumit. Kalau kita basuh di bawah paip, kita basuh kaki tu, ambil belah jari belah atas. Jangan pusing kaki, basuh belah tumit dulu. Basuh belah jari dulu ke, basuh belah tumit dulu ke. Janji rata sah lah wuduk. Tapi disunatkan ketika basuh kaki, mulai basuh sebelah jari, pengulang bawah air itu turun kepada sebelah tumit. Itu yang disunatkan. Pada ni. Kemudian, ni ada tanya berkaitan dengan tumit kaki pecah. Macam mana kalau tumit kaki pecah, hanya lalu kaki bawah paip tanpa gosok? Dia tumit kaki pecah, dia terbuka, maka hukum zahir, wajib diratakan air. Kalau dia tak gosok pun, janji rata air. Janji rata air, gosok sunat. Gosok sunat. Kalau tumit kaki dia pecah, tempat pecah yang terbuka tu hukum zahir kaki, wajib diratakan air. Tapi diratakan dengan siram air pahit sahaja, tanpa digosok. Gosok sunat. Cuma ni pun orang sekarang tak ada lah. Yang diperingatkan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni sedang pendengar, dia selipar ni kurang. Selipar dia tak banyak. Terkadang orang dulu-dulu ni dia berkaki ayam, tak ada pakai selipar. Akhirnya dia punya tumit dia tu, dia punya tapak kaki termasuk tumit lah terutama sekalinya, sudah menjadi macam kerang. Kerang ni bukan kerang awak makan tu. Kerang ni bukan awak makan tu. Binaan ni awak makanan laut tu bukan. Jadi kerang. Kerang ni jadi macam, tumit dia tu jadi macam mati. Tumit dia tu jadi macam mati. Ni sangat-sangat dibimbangi. Kalau tumit dia mati, tumit yang mati dia merekah, maka hukum zahir terkadang kalau termasuk umpama batu-batu halus di celah-celah tumit itu, tuang kaki tu, dia tak rasa pun. Tu kena jaga-jaga. Orang hak tumit, tulis ni kematu ni. Tumit yang kerang. Dia punya kulit tumit dia tu, sedang pendengar, berjalan atas panah, tengah-tengah hari, tak rasa apa tumit dia. Tiba-tiba lalu lori, dia terpaksa kena turun ke kaki 5. Kaki 5 jalan, lagi sakit sebab dia ada batu-batu kerikil. Tak rasa apa tumit dia. Atas panah pun tak rasa apa. Turun ke kaki 5, ada batu-batu kerikil, tumit tak rasa apa. Kalau tumit dia pijak duri semalu. Duri semalu tau. Duri tu, kita pijak dia, kita sentuh dia, dia pun tutup. Malu dianya. Dia panggil duri semalu. Jadi kalau tapak kaki dia tu pijak duri semalu, senyum-senyum dia. Kalau kita kata tapak kaki dia tu lebih kerah daripada selipar Jepun lagi. Orang sekarang tak panggil selipar Jepun dah. Selipar plastik tu lah. Kita orang Terengganu panggil selipar Jepun. Kenapa jadi nama Jepun tu, wallahu alam lah. Mana tapak kaki betul-betul kerah. Ni. Apabila tapak kaki dia merekah, terbuka, yang terbuka hukum zahir wajib diratakan air. Tak apa, mudah je rata air. Tapi kalau termasuk umpama batu-batu halus, di celah-celah tumit yang pecah tu, maka terhalang rata air tu. Yang mana dia takkan rasa pun ada batu di celah tumit dia yang sudah kematu tu, yang sudah kerah tu. Ni yang diperingatkan dalam kitab. Ni yang diperingatkan dalam kitab. Ni cerita orang dululah. Orang sekarang kaki licin-licin belaka. Orang sekarang ni tak ada dah. Kaki tumit dia kematu, kerang, kekerah, tak ada dah. Ni cerita orang dulu. Yang diperingatkan dalam kitab. Kalau timbul pecah-pecah di kaki,
Kena pastikan tidak ada benda yang termasuk di celah-celah kaki, yang mana benda tu akan menghalang rata air di celah kaki, yang hukumnya adalah zahir kaki. Ada ni, hukumnya adalah zahir kaki. Kemudian kita ada masa sedikit lagi. Saya pun minggu lepas ada satu soalan, cuma saya tak sempat nak jawab minggu lepas. Cuma saya ada ambil soalan tu minggu lepas. Soalan daripada Bunda Mulyana Mansur. Dia kata kalau ambil wuduk ni buat hak qada wajib je. Nak cepat ni. Hak qada wajib je. Hak sunat dia tak buat. Setakat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Buat qada wajib sesalah. Tertunailah kewajipan. Tertunailah kewajipan. Tapi rugilah sebab meninggalkan perkara sunat. Tetapi ada situasi yang mana kita disunatkan tinggal hak sunat. Disunatkan tinggal hak sunat. Contohnya, kita nak kejar solat jemaah. Orang komat dah. Kita bawa ambil semayang ni. Ataupun kita sampai masjid tu, orang tengah-tengah semayang dah. Sempat rakaat ke tidak, dah tahulah kitanya. Maka ketika berwuduk, kita buat hak wajib-wajib. Sebab apa? Sebab kita nak segera untuk memastikan bahawa kita dapat berjemaah dengan tu imam. Kalau kita lambat-lambat, nanti kan masuk masjid, tu imam tasyahud akhir, tu imam beri salam contohnya. Atau ada ketiga juga. Tapi kalau dia berwuduk hanya sekadar hak wajib, okeylah, selesailah kewajipan. Tapi rugilah kerana dia meninggalkan perkara yang disunatkan. Kemudian, ini satu lagi peringatan dalam kitab. Ini pun mungkin tak berlaku dah sekarang ni. Saya ambil ada masa dalam lebih kurang 4 minit lagi ni. Dia, kalau dulu, orang dulu, dia berwuduk di telaga. Sebelum dia kaki ayam, pergi ke tangga masjid. Tangga masjid ke tangga surau ke tangga rumah ke. Dia berwuduk di telaga. Dia basuh muka sampai kepada sapu kepala, sapu telinga. Kaki dia tak basuh. Kaki dia tak basuh. Kaki dia belum basuh. Dia pun ambil air satu timba. Dia pun melangkah dengan kaki ayam. Tak ada selipar. Maka sampai di tangga masjid, tangga surau, tangga rumah. Tapak kaki dia tu ada tanah. Tanah di tapak kaki ni bukan najis. Tanah ni benda suci. Maka ketika dia nak melangkah tangga masjid, dia pun basuh kaki dia. Tiba-tiba niat dia nak menghilangkan tanah di tapak kaki. Dia niat dia nak menghilangkan kotor di tapak kaki tanah tu. Tak ada niat dia nak basuh kaki wuduk rukun yang kelima ni. Maka belum terhasil basuh kaki. Tapi kalau dia basuh kaki, niat di hati dia, basuh kaki, rukun wuduk yang kelima yang kita bicara sekarang, serta nak menghilangkan tanah kotor di tapak kaki tu. Okey je. Boleh je. Ataupun ketika dia basuh kaki tu, niat di hati dia basuh kaki wuduk pun tidak. Niat di kaki dia basuh kotoran di kaki pun tidak. Memada basuh kaki tu. Pada ni, sekarang, selesai sapu kepala, sapu telinga, dia pun timba air telaga satu timba. Kaki ni belum lagi dibasuh wuduk, fardu wuduk yang kelima ni. Dia pun melangkah dari telaga ke tangga masjid. Jadi kaki dia kotor dengan tanah. Tanah ni bukan najis. Tanah bukan najis. Kalau basuh kaki berubah air dengan tanah pun, air tu kekal mutlak. Tidak ada masalah. Yang persoalan sekarang ni, ketika dia basuh kaki, niat dia basuh kaki wuduk rukun yang kelima, bersekali dengan nak menghilangkan tanah di kaki, memada basuh kaki rukun wuduk yang kelima. Ataupun dia tak niat apa-apa pun di hati dia, niat basuh kaki wuduk pun tak niat, niat basuh kotoran di kaki pun tak niat, maka dihukumkan basuh kaki wuduk sebab dia niat dah wuduk ketika membasuh muka. Yang diperingatkan, tiba-tiba ketika dia basuh kaki, niat di hati dia semata-mata nak menghilangkan
kotoran tanah di tapak kaki. Serta dia tak ada langsung dah niat untuk basuh kaki wuduk. Maka belum terhasil basuh kaki wuduk. Sebab dia sudah niat benda lain. Niat nak hilangkan kotoran di kaki. Kalau dia tak niat apa-apa, dia pun basuh kaki, maka terhasillah fardu rukun wuduk yang kelima basuh kaki, bersekali dengan bersihlah tapak kaki dia daripada tanah. Tak ada masalah lah. Kalau dia tak kesak kedua-dua, dia tak niat kedua-dua. Kalau niat kedua-dua, niat basuh kaki wuduk rukun yang kelima pun ya, niat basuh kotor di kaki pun ya, tak apa, memada. Basuh kaki rukun wuduk yang kelima. Yang tak memadanya basuh kaki, ketika dia basuh kaki, niat di hati dia untuk menghilangkan kotoran tanah di tapak kaki. Dia tidak ada niat dah untuk membasuh kaki rukun wuduk yang kelima. Maka belum terhasil lagi basuh kaki rukun wuduk kelima, dia kena basuh semula. Itu peringatan dalam kitab. Hak ni berlaku pada masa-masa dahulu. Berwuduknya di telaga, melangkah ke masjid dalam keadaan tidak ada selipar, kaki jadi kotor. Ini hak pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. As-sadisu at-tartibu, bermula yang keenam, itu tertib fardu ataupun rukun wuduk yang terakhir yang keenam daripada 6 fardu wuduk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.